Pada tahun 628 Masihi, Rasulullah telah mengumumkan niatnya untuk melakukan umrah, dan pengumuman ini disambut oleh 1.400 orang sahabat Muhajirin dan Ansar. Para sahabat, terutamanya kaum Muhajirin, sangat gembira kerana berita itu dianggap sebagai isyarat bahawa mereka akan ke Mekah dengan aman. Ini kerana kota Mekah ialah tanah kelahiran mereka yang telah lama mereka tinggalkan, yang juga merupakan tempat turunnya wahyu pertama. Setelah Rasulullah mengumumkan hasratnya, maka datanglah rombongan orang Islam untuk berangkat ke Mekah pada 1 Zulkaidah tahun 6 Hijrah. Setibanya di Hudaybiyah, mereka telah disekat oleh orang Arab Quraisy Mekah. Orang Quraisy menyekat orang Islam untuk pergi ke Mekah kerana orang Quraisy merasakan maruah mereka tercabar dan mereka juga bimbang akan kekuatan orang Islam. Oleh sebab Sayyidina Uthman bin Affan merupakan sahabat yang paling tua, berpengalaman dan mempunyai banyak saudara di Mekah, Rasulullah telah menghantar beliau untuk berjumpa dengan pihak Quraisy bagi menerangkan tujuan kedatangan orang Islam Madinah ke Mekah. Bagaimanapun, pihak Quraisy tidak mempedulikan hasrat orang Islam tersebut. Pihak Quraisy menahan Sayyidina Uthman bin Affan di Mekah. Lalu, tersebarlah kabar angin tentang kematian Uthman. Orang Islam yang mendengar kabar angin tersebut berasa marah dan telah bersumpah setia untuk membela kematian Uthman bin Affan yang dikenali sebagai Bai'ah Ar-Ridwan. Orang Quraisy mengetahui bahawa orang Islam akan menuntut bela atas kematian Sayyidina Uthman bin Affan, mula berasa bimbang. Lalu, mereka pun menghantar Suhaib bin Amr sebagai wakil orang Quraisy untuk berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhail bin Amr pun menyatakan orang Quraisy yang ingin meminta maaf dan berdamai dengan orang Islam. Setelah itu, termeterailah perjanjian antara Suhail bin Amr di pihak Quraisy dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pihak umat Islam. Perjanjian ini dinamakan sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Antara isi kandungan Perjanjian Hudaybiyah ialah: pertama, mereka bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Kedua, kabilah Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah ataupun orang Quraisy Mekah. Ketiga, orang Islam Madinah yang memihak ke Mekah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan. Keempat, orang Quraisy Mekah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula. Dan terakhir, umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya, yaitu pada 7 Hijrah. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Assalamualaikum, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita sama-sama berkumpul bagi memeriahkan lagi forum kita pada hari ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada hadirin hadirat sekalian, tuan-puan, datuk datin, tan sri, puan sri yang mana sama-sama hadir pada hari yang penuh barakah ini. Semoga majlis kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya, Nur Farah Izana binti Zakaria, selaku moderator bagi forum kita pada hari ini. Sebelum saya meneruskan majlis kita ini, seeloknya saya mempersilakan ketiga-ketiga ahli panel kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri mereka. Dipersilakan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Moderator kita, Cik Nur Farah Izana. Nama saya Nur Ain Sofia binti Muhammad Sufian, selaku panel yang pertama pada hari ini. Seterusnya, saya akan serahkan kepada panel kita yang kedua. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Moderator dan Cik Nur Ain Sofia. Saya selaku panel kedua pada hari ini. Nama saya Aimi Amirah binti Johari. Dipersilakan ahli panel yang seterusnya. Terima kasih saudari Aimi. Nama diberi Nur Nazrah binti Maidin dan saya merupakan panel yang ketiga pada hari ini. Saya serahkan semula kepada saudari Farah. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini di atas kelapangan masa yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah dapat kita bersua muka dan berkongsi ilmu tentang topik kita pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya akan menelusuri topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini berkaitan dengan sirah pada zaman Rasulullah SAW, iaitu menerokai perjanjian Hudaibiyah. Sebelum saya serahkan kepada ahli-ahli panel kita untuk mengulas dengan lebih lanjut perihal topik kita pada hari ini, izinkan saya untuk menceritakan sedikit sebanyak berkaitan perjanjian ini. Perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu sirah atau peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ianya berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah ini melibatkan kaum Quraisy dan umat Islam yang bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW dari Madinah menuju ke Mekah dengan tujuan untuk mengerjakan ibadah, umrah dan menziarahi Baitullah. Perjanjian Hudaibiyah ini berlaku di satu tempat yang bernama Hudaibiyah yang berdekatan dengan Mekah. Untuk makluman hadirin dan hadirat, dinamakan perjanjian Hudaibiyah ini adalah diambil bersempena dengan tempat berlakunya perjanjian tersebut. Jadi, rentetan dari peristiwa ini, bolehkah ahli panel kita yang pertama, iaitu saudari Ain, menceritakan bagaimana bermulanya peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini dan siapakah yang terlibat bersama-sama dengan baginda menuju ke Mekah? Terima kasih saudari Farah. Baiklah, sebelum kita meneruskan lagi penceritaan tentang peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini, suka saya ingatkan kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini untuk berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya akan menjawab persoalan yang diberikan sebentar tadi. Apa yang mencetuskan Rasulullah dan para sahabat untuk pergi ke Mekah ialah bermula dengan baginda Muhammad SAW mendapat mimpi yang mana baginda menunaikan ibadah umrah dan mencukur kepala bersama para sahabat. Lalu baginda menceritakan hal ini kepada para sahabat. Maka para sahabat berasa sangat gembira kerana akhirnya mereka dapat juga menunaikan ibadat umrah setelah sekian lama. Pada hari Isnin awal bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan 1,000 lebih pengikut-pengikutnya menuju ke Mekah untuk menziarahi Baitullah. Jika para hadirin sekalian ingin tahu, dalam 1,000 lebih pengikut yang menyertai rombongan baginda menuju ke Mekah ini, termasuklah sekali isteri baginda sendiri, iaitu Ummu Salamah dan para sahabat yang mana sama-sama berada dengan Nabi ketika berada di Madinah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bahawa tujuan utama rombongan ini adalah untuk menunaikan ibadah umrah dan menziarahi Baitullah. Demikian itu, rombongan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad ini tidak membawa sebarang senjata, melainkan pedang yang disarung. Maka secara tidak langsung dapat kita lihat kesungguhan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dalam keinginan untuk menunaikan ibadat umrah ini. Subhanallah, hebat sungguh penceritaan yang disampaikan sebentar tadi. Terima kasih saudari Ain atas penerangan yang diberikan. Masya Allah, betapa hebat dan bersemangatnya orang-orang Islam pada zaman dahulu dalam menyahut seruan Allah SWT.
Di sini dapat kita ketahui juga bahawa perjanjian ini bermula dengan baginda Rasulullah SAW mendapat mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ianya merupakan salah satu daripada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya akan teruskan kepada ahli panel kita yang seterusnya. Jadi, saudari Aimi, bolehkah saudari kongsikan apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum tercetusnya perjanjian Hudaibiyah ini? Baiklah, terima kasih saudari Farah atas soalan yang diutarakan. Baiklah, antara perkara yang berlaku sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW dan rombongan umat Islam tiba di Hulaifah. Dan baginda mengarahkan para sahabat untuk menukarkan pakaian kepada pakaian ihram serta mengalungkan haiwan yang akan disembelih. Baginda juga menghantar seorang perisai yang bernama Bashar ibn Sufyan untuk membuat selidikan di Mekah. Jadi, sewaktu rombongan umat Islam berada di Dirul Ashtad, Bashar kembali dan kemudian beliau mengatakan bahawa ada kumpulan yang sedang bersiap sedia untuk menyerang rombongan baginda. Namun setelah berkongsi pendapat dengan para sahabat, baginda mengatakan kepada Bashar sekiranya tujuan umat Islam untuk menziarahi Baitullah diserang, maka mereka akan bersiap sedia untuk berperang. Walaupun pada asalnya rombongan umat Islam ini hanya ingin menunaikan ibadah umrah. Sebenarnya, banyak lagi peristiwa menarik yang berlaku sepanjang perjalanan Nabi Muhammad SAW dan rombongan umat Islam menuju ke Mekah. Namun, saya rasa masa akan mencemburui kita dan saya risau sekiranya saya meneruskan penceritaan ini, ianya akan mencuri masa pada panel kita yang lain. Jadi secara ringkasnya, peristiwa-peristiwa lain yang berlaku semasa sebelum perjanjian Hudaibiyah adalah kisah tentera Khalid Al-Walid yang mengepung rombongan Nabi Muhammad SAW, tetapi rombongan baginda sempat mengelak dan mengikut jalan lain. Dan ada juga kisah mengenai unta baginda yang terjatuh dan tidak mahu bergerak. Kemudian ada juga kisah mengenai perigi yang kering airnya, lalu baginda memacukan panahnya dan keluarlah air yang membuak-buak untuk baginda dan para sahabat menikmatinya. Kisah-kisah menarik ini, saudara dan saudari boleh membacanya di website ataupun buku-buku sirah yang ada pada masa kini. Sangatlah mudah didapati dan mudah untuk dibaca untuk tambahan ilmu kalian. Allahu Akbar. Baiklah, begitu menarik sekali kisah yang dikongsikan sebentar tadi. Terima kasih saudari Aimi atas perkongsian tentang peristiwa yang berlaku sebelum perjanjian Hudaibiyah. Baiklah, saya teruskan dengan soalan yang seterusnya kepada ahli panel kita yang ketiga. Seperti yang diketahui, rombongan umat Islam ini didatangi oleh beberapa orang wakil dari kaum Quraisy, yang mana mereka ingin menakutkan rombongan Islam dan ingin mengetahui sebab utama kedatangan Islam ke Mekah. Jadi, bolehkah saudari kongsikan siapakah wakil-wakil kaum Quraisy yang datang menemui Rasulullah dan apakah yang berlaku semasa pertemuan di antara wakil Quraisy dan Nabi Muhammad SAW? Terima kasih saudari Farah atas soalan yang diberikan. Ya, memang benar terdapat beberapa wakil daripada kaum Quraisy yang datang menemui baginda Rasulullah SAW. Mereka adalah Budai bin Warqa'i, Mikras bin Hafs, Hulais bin Al-Qamah dan Urwah bin Mas'ud. Kesemua mereka pada asalnya diutuskan untuk menakut-nakutkan orang Islam. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW menyatakan secara jelas akan tujuan kedatangan orang Islam itu, iaitu untuk mengerjakan ibadat umrah dan menziarahi Baitullah. Sehingga utusan-utusan tersebut menyampaikan beberapa hasrat kepada para pembesar yang berada di Mekah. Suka untuk saya kongsikan kepada anda semua salah satu kisah daripada 4 orang wakil yang dihantar oleh orang Quraisy tersebut, iaitu kisah Urwah bin Mas'ud yang dihantar sebagai wakil kaum Quraisy yang terakhir. Urwah bertanyakan beberapa soalan pada masa itu dan Urwah turut juga memegang janggut Rasulullah SAW dan perkara ini membuatkan Abu Bakar dan Al-Mughirah merasa marah dan kecewa. Al-Mughirah kemudian mengetuk tangan Urwah dengan pedang yang bersarung dan mengatakan, "Jauhkan tangan kamu dari Rasulullah. Kamu masih belum membersihkan kotoran yang kamu lakukan kemarin." Melalui keadaan itu,
Urwah dapat melihat kecintaan para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Urwah menceritakan kepada pemimpin Quraisy dan dia berkata, "Aku pernah menemui Koskores, Kaisar Negus di negeri mereka, tetapi aku belum pernah melihat raja bersama rakyatnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Sekiranya dia mengambil wuduk, mereka tidak akan biarkan air itu jatuh ke bumi, dan sekiranya beliau meludah, mereka akan mengambil dan menyapunya di wajah mereka. Mereka tidak akan meninggalkan keseorangan walau dalam hal apa pun. Dan kini dia menawarkan satu rancangan munasabah untuk kita berfikir." Begitulah kata Urwah kepada pemimpin Quraisy itu. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebijaksanaan baginda sebagai seorang pemimpin yang tegas dan berhemah dalam berkata-kata, sehingga sedikit sebanyak mampu mempengaruhi wakil-wakil Quraisy yang datang menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Wah, hebat sungguh kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kaum Quraisy sendiri merasa kagum akan kecintaan mereka. Baiklah, terima kasih saudari Nazurah atas perkongsian yang padat sebentar tadi. Seterusnya, tanpa membuang masa lagi, saya akan membacakan soalan yang diberikan oleh penonton sebentar tadi. Soalannya berbunyi, Perjanjian Hudaibiyah ini juga terkenal dengan peristiwa Bai'atul Ridwan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan Bai'atul Ridwan dan apakah kisah yang berlaku di sebaliknya? Bolehkah dikongsikan? Itulah soalan yang diberikan sebentar tadi. Jadi, dipersilakan ahli panel kita yang pertama, Saudari Ain, untuk menjawab persoalan yang diutarakan sebentar tadi. Terima kasih kepada Cik Moderator kita dan penonton yang dihormati di atas soalan yang diberikan. Baiklah, saya akan teruskan dengan menjawab soalan tersebut. Buat pengetahuan hadirin sekalian, Bai'atul Ridwan ini ialah satu ikrar sumpah setia yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan Islam. Bai'atul Ridwan ini berlaku selepas perkhabaran mengenai kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Selepas baginda berjumpa dengan 4 orang wakil dari kaum Quraisy, rombongan Islam masih lagi belum mendapat jawapan mengenai hasrat mereka untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian pada awalnya, baginda mengarahkan Sayyidina Umar Al-Khattab untuk berjumpa dengan kaum Quraisy, tetapi Sayyidina Umar menolak dan mencalonkan Sayyidina Uthman. Disebabkan Sayyidina Uthman mempunyai pengaruh yang lebih ramai di Mekah, maka Sayyidina Uthman pergilah berunding dengan pemimpin Quraisy. Jadi selepas beberapa ketika, Sayyidina Uthman masih belum kembali menemui rombongan Islam yang pada masa itu merasa kegusaran dan kerisauan kerana Sayyidina Uthman belum kembali. Tiba-tiba rombongan Islam ini menerima perkabaran akan kematian Sayyidina Uthman, yang mana demikian itulah menyebabkan tercetuslah Bai'atul Ridwan yang merupakan satu ikrar sumpah setia untuk tidak mengundur diri di atas kematian Sayyidina Uthman. Bai'atul Ridwan ini dilakukan di bawah sebatang pokok dengan baginda Rasulullah memegang tangan para sahabat dan berjanji untuk tidak mundur diri. Bai'ah ini dilakukan sebanyak 3 kali. Orang yang pertama yang berbai'ah adalah Ibnu Sinan dan Salamah Ibnu Aqwa. Semua orang dari rombongan Islam ini melakukan bai'ah ini bersama-sama, termasuklah Sayyidina Uthman yang kembali selepas berunding dengan pemimpin Quraisy. Jadi akhirnya selepas melihat umat Islam berbai'ah, maka kaum Quraisy ini merasa kagum melihat keimanan orang Islam dan kesetiaan mereka, yang mana menyebabkan kaum Quraisy membenarkan umat Islam masuk ke Mekah dan mereka menghantar Suhail ibnu Amru untuk berunding akan perjanjian Hudaibiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini ada dinyatakan dalam surah Al-Fat ayat 18 yang bermaksud, demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad di bawah naungan pohon yang termaklum di Hudaibiyah,
Maka dengan itu, ternyata apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada dalam hati mereka, lalu ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datang. Subhanallah, begitu indahnya cinta Rasulullah dan para sahabat sesama mereka. Terima kasih di atas penceritaan yang mengharukan sebentar tadi. Seperti yang diketahui, wakil Quraisy memutuskan Suhail ibnu Am untuk bertemu Nabi Muhammad SAW bagi membuat satu persetiaan damai di antara orang Islam dan orang Quraisy. Jadinya, kedua-dua belah pihak ini telah pun bersetuju untuk membuat perjanjian damai tersebut berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh orang Quraisy. Jadi, soalan yang diberikan oleh penonton kita yang seterusnya adalah, apakah isi-isi dalam perjanjian Hudaibiyah dan apakah kisah yang berlaku semasa perjanjian itu ditemeterai dan bagaimanakah penerimaan orang Islam terhadap isi-isi perjanjian tersebut? Silakan Cik Aini. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Moderator dan penonton yang memberikan soalan sebentar tadi. Banyak sungguh soalan yang diberikan. Baiklah, saya akan cuba jawab satu persatu. Buat pengetahuan hadirin sekalian, terdapat 5 isi dalam perjanjian Hudaibiyah ini. Yang pertama, orang Islam akan pulang pada waktu ini dan datang semula pada tahun hadapan. Tetapi mereka tidak boleh tinggal di Mekah melebihi 3 hari. Yang kedua, orang Islam tidak boleh datang semula dengan bersenjata tetapi boleh membawa pedang yang bersarung serta disimpan dalam bagasi. Yang ketiga, kegiatan bermusuhan hendaklah digantung selama 10 tahun dan dalam tempoh itu, kedua-dua pihak mendapat keselamatan sepenuhnya dan tiada pihak boleh mengangkat senjata menentang antara satu sama lain. Yang keempat, sekiranya seorang Quraisy datang menemui Rasulullah tanpa kebenaran ketua, maka dia mesti dipulangkan kepada Quraisy. Akan tetapi, sekiranya seorang pengikut Rasulullah pulang ke pangkuan Quraisy, maka dia tidak akan dipulangkan. Dan yang terakhir adalah, sesiapa yang menyertai Nabi Muhammad atau membuat sebarang perjanjian dengannya, dia bebas melakukannya. Demikian juga, sesiapa yang ingin menyertai atau membuat perjanjian dengan Quraisy, hendaklah dibenarkan. Untuk makluman hadirin dan hadirat, semasa perjanjian ini ditemeterai, terdapat beberapa peristiwa yang berlaku. Yang pertama adalah keengganan Suhail untuk menulis Ar-Rahmanir-Rahim pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Suhail juga kemudiannya membantah Sayyidina Ali untuk menulis Muhammad Rasulullah. Lalu baginda menyelesaikan kedua-dua masalah ini dengan mengarahkan Sayyidina Ali untuk menulis Bismikallahumma dan menggantikan Muhammad Rasulullah dengan Muhammad anak lelaki Abdullah. Peristiwa yang seterusnya adalah anak lelaki Suhail iaitu Abu Jundal yang mana bersama-sama dengan rombongan baginda muncul secara tiba-tiba dalam keadaan beliau dirantai dan berjalan tuyang-hayang. Melihat keadaan itu sudah semestinya orang Islam berasa sangat marah, akan tetapi Suhail mengatakan ianya sebagai bukti kesetiaan baginda kepada perjanjian yang akan ditandatangani. Meskipun pada waktu itu Rasulullah masih belum mentandatangani lagi perjanjian yang diberikan. Rasulullah hanya mampu memujuk Abu Jandal supaya bersabar dan serahkan semuanya kepada Allah. Hal ini kerana perjanjian yang akan dilakukan itu tidak akan mungkin dimungkiri. Terus terang saya katakan, mendengarkan kelima-lima isi perjanjian ini dan 2 kisah yang berlaku semasa perjanjian ini ditemeterai, sudah pasti ianya kedengaran lebih memihak kepada pihak Quraisy dan bukan kepada agama Islam. Hal ini sedikit sebanyak menimbulkan kemarahan dan kekecewaan orang Islam. Namun dengan keyakinan yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, ianya mampu menghilangkan kegusaran yang dialami. Wallahu a'lam. Masya Allah, saya yakin kelima-lima isi perjanjian itu mampu memberi hikmah atau iktibar yang lebih baik kepada umat Islam. Terima kasih Saudari Aini atas penerangan yang diberikan. Baiklah, seterusnya Saudari Nazurah. Berdasarkan apa yang dikatakan Saudari Aini sebentar tadi, penerimaan umat Islam terhadap isi-isi perjanjian adalah kurang baik. Jadi, apakah kisah sebaliknya yang berlaku yang menyebabkan umat Islam mampu untuk menerima isi-isi perjanjian yang diberikan? Dan apakah kejadian yang berlaku selepas perjanjian itu ditandatangani? Silakan Saudari.
Baik, begitu menarik sekali soalan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, saya akan memberikan jawapan yang sebaiknya insya-Allah. Terima kasih Cik Moderator. Seperti yang diketahui, penerimaan orang Islam terhadap isi perjanjian adalah tidak baik. Ini kerana mereka merasakan isi perjanjian tersebut berat sebelah dan lebih memihak kepada kaum Quraisy, dan hasrat mereka untuk menunaikan ibadat umrah ditangguhkan ke tahun hadapan. Berdasarkan hal ini, Saidina Umar pergi menemui Rasulullah SAW dan bertanyakan beberapa soalan. Saidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas agama yang benar dan mereka dalam kebatilan?" Dan baginda menjawab, "Memang benar." Tanya Umar lagi, "Bukankah orang kita yang terbunuh berada dalam syurga dan orang mereka berada dalam neraka?" "Memang benar," jawab baginda. Umar bertanya lagi, "Justru mengapa kita serahkan kerendahan dalam agama kita dan kita berpatah balik, sedangkan Allah belum memutuskan keputusan antara kita dan mereka?" Baginda menjawab, "Aku ini Rasulullah dan aku tidak akan menderhakai Allah. Dialah yang menolongku." Umar bertanya lagi, "Bukankah engkau mengatakan bahawa kita akan datang ke Baitullah dan melakukan tawaf?" Baginda menjawab, Bahkan tetapi, adakah aku memberitahumu bahawa kita akan datang pada tahun ini?" Umar menjawab, "Tidak." Baginda berkata, "Jika kamu pasti akan datang ke Baitullah dan dapat melakukan tawaf." Kemudian, Umar menemui Abu Bakar dan mengemukakan soalan yang sama seperti yang ditanyakan kepada Rasulullah. Lalu, Abu Bakar menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Rasulullah. Kemudian, Umar menemui Abu Bakar dan mengemukakan soalan yang sama seperti yang ditanyakan kepada Rasulullah. Lalu, Abu Bakar menjawab sebagaimana yang ditanya oleh Rasulullah. Abu Bakar menambah lagi dengan katanya, "Dan dia adalah pesuruh Allah dan pasti tidak akan menyalahi perintah Allah dan mensia-siakannya." Rentetan dari soal jawab ini, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Fat ayat pertama yang bermaksud, "Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas nyata." Mendengar ayat ini, Saidina Umar dan umat Islam merasa lebih yakin terhadap isi perjanjian yang diberikan. Selepas kejadian itu, Rasulullah mengarahkan para sahabat untuk menyembelih haiwan sebagai korban. Namun, para sahabat enggan melakukannya, walaupun baginda sudah mengarahkannya sebanyak 3 kali. Kemudian Ummu Salamah memberi cadangan kepada baginda untuk memulakan dahulu. Lalu para sahabat turut melakukannya. Baiklah. Begitu jelas sekali penerangan yang diberikan oleh ahli panel kita yang ketiga. Terima kasih Saudari Nazura. Sebelum saya teruskan kepada penutup, bolehkah ketiga-tiga ahli panel kita berkongsikan iktibar atau hikmah atau pengajaran yang terdapat dalam topik kita pada hari ini, iaitu sirah menerokai perjanjian Hudaibiyah. Saya yakin terdapat begitu banyak iktibar atau hikmah yang boleh dikongsikan kepada penonton kita pada hari ini. Silakan. Baiklah, para hadirin yang saya hormati sekalian, sebenarnya banyak hikmah yang kita dapat ambil daripada perjanjian ini. Antara yang boleh saya kongsikan ialah kedua-dua belah pihak, iaitu orang Islam dan juga orang Quraisy, berada dalam keadaan yang aman dan tidak berlaku sebarang kekacauan ataupun perbalahan antara sesama mereka. Ini disebabkan oleh gencatan senjata selama 10 tahun yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Oleh itu, umat Islam dapat melakukan ibadat dengan aman. Manakala ianya merupakan salah satu daripada hikmah yang amat besar kepada agama Islam, kerana orang Islam dapat berinteraksi dan berjumpa dengan orang Quraisy tanpa sebarang halangan ataupun rintangan. Oleh itu, di kesempatan inilah Rasulullah SAW mengambil peluang untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang Arab. Apabila dakwah disebarkan secara terang-terangan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka ramai di kalangan orang Arab yang memeluk Islam, antaranya Amr bin Al-As, Khalid bin Al-Walid dan banyak lagi.
Allahu Akbar. Terima kasih saudari Ain. Begitu bersungguhnya Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah Islam. Selagi ada peluang, selagi itulah Nabi tidak akan berputus asa dalam menyampaikan dakwah dan menyeru manusia untuk memeluk agama Islam. Mungkin ahli panel kita yang lain dapat menjelaskan kepada kami iktibar yang boleh kita ambil daripada perjanjian ini. Dipersilakan saudari Aini. Terima kasih saudari moderator. Antara iktibar yang dapat kita ketengahkan hasil daripada perjanjian Hudaibiyah ini adalah dari aspek pemerintahan atau pimpinan. Sebagai seorang pemimpin, kita haruslah bijak dalam menguruskan sesuatu perkara. Kita dapat lihat berdasarkan sikap kepimpinan Rasulullah SAW itu sendiri, iaitu kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh baginda dalam merancang dan menyusun strategi ketika memeterai perjanjian tersebut. Maka sikap kebijaksanaan tersebut haruslah dipraktikkan kepada sesiapa saja yang bergelar pemimpin di luar sana, supaya setiap konflik ataupun sebarang permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik dan strategik. Di sini saya bawakan satu kesan hasil daripada kebijaksanaan Rasulullah SAW. Antaranya ialah wujudnya suasana Islam yang aman antara orang Islam di Madinah dengan orang musyrikin, dan di antara orang Ansar dan orang Muhajirin. Masya Allah, terima kasih kepada ahli panel kita. Jadi, yang dapat saya simpulkan, seorang pemimpin haruslah bijak dalam melakukan setiap perkara. Tidak kiralah pemimpin negara ataupun pemimpin keluarga, mahupun pemimpin di dalam golongan kecil. Jadi, suka untuk saya tekankan di sini ialah sesiapa sahaja yang bergelar pemimpin, maka beliau hendaklah bijak dalam memerintah, kerana ianya bukan sahaja merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, tetapi ianya juga merupakan kepentingan yang diperlukan dalam memimpin. Seterusnya, saya mempersilakan pula ahli panel kita yang terakhir, Saudari Nazurah, untuk menyampaikan pengajaran daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini. Dipersilakan. Okey, baik. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari moderator kita. Okey, baiklah. Berdasarkan peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini, dapat kita lihat bahawa ianya dilakukan secara syura, iaitu mengamalkan konsep berbincang atau bermesyuarat. Konsep ini banyak yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Lebih-lebih lagi apabila ingin membuat sesuatu keputusan. Justru itu, konsep bermesyuarat ataupun berbincang ini disyariatkan dalam Islam kerana cara ini dapat mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan antara dua pihak. Malah, ianya dibuktikan lagi dengan berlakunya perbincangan Rasulullah SAW dengan orang Quraisy untuk masuk ke Mekah tanpa adanya pergaduhan. Maka konsep syura ini amatlah dituntut dan hendaklah dipraktikkan dalam diri manusia, lebih-lebih lagi kepada umat Islam. Kerana agama Islam melarang umatnya bergaduh tidak tentu hala, sedangkan setiap perkara dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 159 yang bermaksud, dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan soal-soal keduniaan. Itu kemudian apabila engkau telah berazam, yakni setelah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maka di sini saya menyeru masyarakat kita yang beragama Islam maupun bukan beragama Islam agar menyelesaikan sesuatu perkara dalam keadaan yang baik tanpa perlu berlakunya pergaduhan ataupun persengketaan. Terima kasih buat saudari Nazurah. Saya amat setuju dengan seruan ahli panel kita tadi supaya kita semua mengamalkan konsep syura dalam kehidupan kita agar negara kita sentiasa aman sentosa. Baiklah, para hadirin yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, sangat banyak ilmu yang dikongsikan oleh para ahli panel kita yang hebat sebentar tadi berkaitan dengan topik kita yang pada hari ini, iaitu sirah menerokai perjanjian Hudaibiyah. Disebabkan masa sangat mencemburui kita pada hari ini, mungkin ada sepatah dua kata yang ingin dikatakan oleh ahli-ahli panel kita ini.
Maka saya mempersilakan ahli-ahli panel kita untuk memberi sedikit ucapan. Kita mulakan dengan ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Ain. Baiklah, di kesempatan ini saya amat berharap agar para hadirin sekalian dapat menghayati dan mengambil iktibar daripada topik kita pada hari ini, kerana peristiwa ini merupakan antara peristiwa yang amat penting dalam sejarah Islam. Sebagai seorang Muslim, hendaklah ke atas kita untuk mengambil tahu mengenai apa yang berlaku berkaitan dengan agama Islam dan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam agama Islam. Sekian daripada saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih ahli panel kita Saudari Ain dan Saudari Nazura. Terima kasih juga kepada moderator kita Saudari Farah kerana sudi menjemput saya sebagai ahli panel pada hari ini. Saya harap ilmu yang saya kongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapat menambah pengetahuan hadirin-hadirat sekalian tentang sirah Nabi Muhammad. Dan saya juga berharap agar ilmu sirah ini semakin berkembang luas dan mampu diturunkan kepada generasi yang akan datang. Sirah Nabi ini amatlah penting kepada semua peringkat umur untuk mengetahui dan mempelajarinya. Dan sudah menjadi kewajipan ke atas kita untuk berkongsi ilmu. Tambahan pula ilmu tentang sirah Rasulullah SAW. Seperti mana yang dinyatakan dalam hadis, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi sepatah dua kata. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada ahli-ahli panel yang tidak kurang hebatnya ini. Sebagai ucapan terakhir saya, jadikanlah kisah-kisah pada zaman Rasulullah SAW ini sebagai panduan untuk kita dalam menjalani kehidupan di abad yang begitu mencabar ini. Kerana peristiwa-peristiwa ini yang berlaku pada zaman dahulu membawa begitu banyak pengajaran yang boleh kita ambil dan dipelajari. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada saudari moderator kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita bagi membincangkan dan mengupas topik kita iaitu Sirah menerokai Perjanjian Hudaibiyah. Secara keseluruhannya dapat saya simpulkan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, yang mana perjanjian ini mengikatkan hubungan antara orang Quraisy dengan orang Islam sewaktu orang Islam pergi berhijrah ke Mekah bagi menyambut seruan Allah, iaitu untuk mengerjakan ibadat umrah. Walaupun orang Quraisy menghalang orang Islam untuk memasuki kota Mekah kerana mereka meragui niat sebenar orang Islam. Tetapi dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan masalah, baginda membuat satu rundingan bersama dengan orang Quraisy melalui cara damai tanpa adanya pertempuran darah. Dengan bersetujunya kedua-dua belah pihak dengan isi-isi kandungan yang terhasil daripada rundingan tersebut, maka termeterailah Perjanjian Hudaibiyah. Dan apa yang dapat saya lihat, pada asalnya Perjanjian Hudaibiyah ini dibuat menampakkan kegagalan umat Islam. Namun, ianya berubah menjadi satu kemenangan yang besar dan dakwah Islam dapat disebarkan secara terang-terangan ke negara-negara besar yang mengelilingi jazirah pada ketika itu. Subhanallah, sungguh terkesan perjanjian ini kepada penyebaran agama Islam. Saya rasa cukup setakat itu sahajalah forum kita pada hari ini. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada ahli panel kita yang sudi berkongsikan ilmu dan kepada para hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini bagi memeriahkan lagi forum perbincangan kita pada hari ini. Saya akhiri forum kita yang bertajuk Sirah menerokai Perjanjian Hudaibiyah ini dengan serangkap pantun yang berbunyi, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.